Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 10. Sila lihat nota. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin Sadaqallahul azim. Was-sabiquna as-sabiqun. Terjemahan tu boleh lihat yang daftar tu di sebelah yang tulisan Rumi tu. Tengok nombor dia, nombor 10 hingga seterusnya. Was-sabiquna as-sabiqun, mereka lah golongan was-sabiquna as-sabiqun, tu nombor 10 tu. Tengok sebelah tu, tengok di sebelah. Mereka lah golongan pelopor. Golongan pelopor ialah golongan pelopor. Sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, mereka lah golongan muqarrabi. Fi jannatin na'im, mereka ditempatkan di dalam surga yang penuh nikmat. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Sullatun minal awwalin, mereka merupakan sebilangan besar dari angkatan yang terdahulu dan sebilangan yang kecil dari angkatan yang kemudian. Manusia dibahagikan kepada 3 golongan dalam ayat terdahulu. Wa kuntum azwajan salasa. Kamu pasangan, 3 pasangan, salasa azwajan salasa, yaitu ashabul maimanah, ashabul masy'amah dan as-sabiqun as-sabiqun. Ayat menjelaskan siapakah as-sabiqun as-sabiqun, orang yang terdahulu, sabiqun as-sabiqun, orang yang terdahulu dan orang yang terdahulu. Dalam terjemahannya disebut dia katanya as-sabiqun, golongan pelopor ialah golongan pelopor. Jadi apa maknanya? Orang yang terdahulu, siapakah orang yang terdahulu ini? Berbagai-bagai tafsiran. Tafsiran yang pertama, orang yang terdahulu yakni umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu. As-sabiqun, orang yang umat yang terdahulu, dia lebih dahulu. Ataupun as-sabiqun, orang yang terdahulu lebih awal melakukan kebajikan. Jika ada peluang berbuat kebajikan, maka dia orang yang pertama, senarai atas sekali. Bila pungutan derma dibuat, dia senarai dia yang teratas sekali, hamba Allah. Ini golongan yang terpilih. Tidak terpilih kalau kedudukannya di awal, di akhir sekali. Kita tengok dalam sekolah pun kalau orang yang lulus itu nomornya 1, 2, 3,
ini orang yang terpilih. Tapi dalam senarai jika orang yang tidak terpilih dia di akhir sekali, tidak terpilih dia. Jadi ini orang yang istimewa sebenarnya pada hari akhirat di antara tiga golongan ini, as-sabiqun. Al-Quran menggelarkan mereka ini ulaikal muqarrabun, mereka itu orang yang al-muqarrabun, orang yang muqarrabin. Orang yang muqarrabin artinya golongan yang terdekat. As-sabiqun. Orang yang terdahulu, mereka lah orang yang terdahulu dalam umat manusia sebelum Nabi Muhammad. Mereka juga orang yang terdahulu di akhirat. Kemudian ataupun mereka yang lebih awal melakukan amal kebajikan, kemudian mereka lah juga orang yang terdahulu di akhirat. Ada lagi tafsiran lain. Tafsiran lain misalnya orang yang terdahulu dari sudut umat Nabi Muhammad saja, terdahulu daripada umat Nabi Muhammad. Siapa? Iaitulah sahabat-sahabat Nabi. Orang yang terdahulu Abu Bakar As-Siddiq awal, orang yang laki-laki yang pertama, laki-laki yang paling awal memeluk Islam. Laki-laki wanita yang paling awal memeluk Islam, Khadijah binti Khuwailid. Kanak-kanak yang lebih awal memeluk Islam, Ali ibn Abi Talib, dan lain-lain lagi yang lebih awal, lebih baik daripada yang akhir dan yang akhir. As-sabiquna humul muqarrabun, mereka itulah orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-mutafawwiqun, orang yang kanan, mutafawwiq, cemerlang. Orang yang cemerlang ini merupakan kemuncak dalam masyarakatnya. Dalam apa bidang sekalipun, dia ahli sukan. Dalam sebuah kampung itu tak ramai orang yang boleh duduk di kemuncak sekali. Yang ramai orang yang di bawah. Orang yang di kemuncak selalunya nombor satu di atas sekali, dia seorang saja. Tapi kalau ramai nombor satu itu jatuh, tak boleh duduk di kemuncak, tak boleh, satu saja. Orang ini bila kemuncak dalam masyarakat, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dinyatakan dengan Allah Subhanahu wa taala pula fi jannatin na'im, dalam syurga an-na'im. As-sabiqu al-muqarrabun, orang yang rapat. Muqarrab maknanya orang yang hampir. Kita lihat orang itu dia hampir, dan menjadi kebanggaan seseorang bila dia hampir dengan satu kelebihan, maka dia mendapat kedudukan yang terpuji. Memang pun menjadi kebanggaan orang kalau dia makan bersama Perdana Menteri. Wah, majlis Perdana Menteri, orang tak tanya apa dia jawab, dia cakap, semalam pergi dalam majlis bersama Perdana Menteri. Ya, baguslah tu pergi, sebab dia bersama Perdana Menteri, bersama raja, bersama orang besar. Ya, menjadi satu kebanggaan bagi seorang. Dalam satu syair menyebutkan, nak lihat suatu orang ni tinggi rendah dianya, jangan tanya dia. Kalau tanya dia, dia mengaku, tanya orang lain. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Anil mar'i la tasal, tak payah tanya satu orang itu. Maknanya awak kena ada Perdana Menteri. Kalau tanya dia kata, dulu belajar sekali dulu, classmate saya misalnya, macam-macam lagi lah dia boleh cakap, sebab dia bangga. Orang tanya pun dia jawab lebih. Tapi betul kata betul dia tanya kawan dia lah. Kawan dia kata mengarut itu, tak ada. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi, tanya kawan dia. Fa innal qarina bil muqarin. Jadi kerana kawan ini dia akan mengikut dengan siapa dia berkawan. Dia berkawan dengan orang yang pintar, maka dia pintar lah. Dia berkawan banyak kenal dengan orang besar, memang dia pun orang besar lah tu, besar lah. Di mana orang ini fi jannatin na'im, dalam surga-surga an-na'im, dalam surga-surga nikmat, surga yang penuh nikmat. Jannat jamak kepada perkataan jannatun satu surga, jannataini dua surga, jannatan dua surga, jannat beberapa surga. Ada dua tafsiran. Seorang manusia dia akan berada dalam beberapa jannat
Jannat, satu orang saja duduk beberapa jannat. Antara jannatnya beberapa surga, itulah surga An-Na'im. Dalam surga ini, surga An-Na'im, banyak nikmat, banyak pula surganya. Barangkali kalau nak nikmat ni, nikmat apa ni kita nak katanya, nikmat makanan, satu surga, atau beberapa surga tu nikmat makanan. Nikmat pulanya nikmat kediaman, pulanya beberapa surga sebagai kediaman. Beberapa, semua nikmat, setiap satu nikmat satu surga, satu nikmat satu surga. Kalau 10 nikmat 10 surga. Itulah dia bagi setiap orang dikurniakan kepadanya jannat. Kita pun tak terfikir ingat ke surga ni satu saja. Bila kita masuk satu itulah. Macam rumah di sini lah juga ada rumah besar dia. Oh, dia satu buah tu aja. Tapi kalau yang kaya semua dia banyak. Rumah atas bukit satu, rumah tepi laut satu, rumah di kemuncak bandar di tower mana ni hak 100 kikat tu. Yang ke 100 tak dia lah. Oh, ini kaya lah orang ni kalau macam tu. Luar negeri pun macam tu juga. Jannatin Na'im, kalau tidak mewah. Dalam surga begitulah dapat kita gambarkan. Fi jannatin Na'im, di dalam beberapa surga An-Na'im, surga An-Na'im, surga yang penuh dengan nikmat. Yang lain-lain lagi nama tu ada namanya surga Al-Firdaus, surga Al-Ma'wa, laginya apa laginya banyak. Surga banyak lagi surga. Kita ingat dekat tu apa? Banyak 7 surga. Orang katanya sebenarnya tidak 7, lebih daripada tu laginya. Surga Al-Firdaus. Ada pula orang yang dapat surga Al-Firdaus ini, dia baca doa-doa yang tertentu dan amal-amal yang tertentu, baginya surga Al-Firdaus. Ada juga begitu. Ulaikal muqarrabun, mereka itu orang yang hampir dengan siapa? Hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dihampiri ke Allah Subhanahu wa taala. Ulama dalam akidah, jika kita berfikir kita boleh dekat dengan Allah seperti mana kita dekat dengan benda-benda di dalam dunia ini, dengan orang yang tertentu dalam dunia, maka dekat seumpama itu maha suci Allah dari berdekatan dengan jasad seperti yang kita fahami jasad itu. Allah tidak mempunyai jasad, zatnya tidak menyerupai dengan mana-mana zat sekalipun, dengan mana-mana jasad, kerana yang lain daripada Allah semua makhluknya. Jadi dekat dengan Allah, mungkin juga dekat dengan kerajaan Allah, ataupun menurut setengah ulama dekatlah, apa nak tanya-tanya lagi, dekat. Mana-mana perkara tafsiran yang menyerupai dengan makhluk, Allah Subhanahu wa taala maha suci daripadanya, tidak menyerupai makhluk. Setakat itu saja. Tapi sebahagian ulama menyebutkan dekat dengan kerajaannya, dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan pertolongannya. Begitu. Itu takwil namanya. Ulama kita, lalu kita sebutkan dalam hal takwil ini, sebahagian daripada ulama sangat-sangat tak suka takwil. Bacalah seperti mana adanya, jangan takwil. Asy'ariyah kata kita takwil supaya orang faham, tidak untuk mengurangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun begitu, kata mereka tak boleh takwil. Mereka dekat dengan Allah, selesai. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila wahai Muhammad, apabila ada orang bertanya kamu tentang aku, tentang Allah, jawab kepada mereka, aku dekat dengan mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat firman Allah. Aku lebih dekat dengan seorang itu, lebih dekat daripada orang lehernya. Al-warid, orang leher. Jadi kalau begitu, dekatlah Allah Subhanahu wa taala. Orang leher lah. Macam mana orang leher? Kita pun faham orang leher. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak boleh dibayang dengan akal fikiran fikiran kita yang sempit. Inilah dia orang yang paling tinggi sekali kedudukannya di akhirat, namanya al-muqarrabun. Apabila seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling bahagia sekali. Di dunia ini pun dia dekat dengan siapa? Dia dekat dengan raja, dia dekat dengan orang besar, dia dekat dengan Tok Mulu. Dia orang paling bahagia sekali. Apa yang dia nak cakap saja boleh. Ada sebab dia ada orang besar.
Kalau seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang paling bahagia sekali dalam di akhirat dan malah di dunia ini pun. Jalan-jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala terbentang luas di hadapan seorang. Terbentang luas. Ini adalah kitab suci Al-Quran, di dalamnya manhaj dunia, manhaj akhirat. Orang yang paling duka, paling duka sekali ialah manusia yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Terhijab, terhalang dia dari mendekati Allah. Ada pagar pula, ada benteng, tak boleh dia dekati. Ya, dia orang yang paling terseksa baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia ini beza dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah boleh didekati, siapa saja boleh mendekati Allah Subhanahu wa taala. Boleh mendekati rahmatnya, boleh mendekati keredaannya tanpa melalui orang tengah. Dengan Allah boleh kita ketuk terus waktu mana-mana pun pintu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bolehkah kita dengan manusia begitu? Manusia mesti melalui banyak orang melalui pegawai keselamatan dulu, kena hantar surat berbulan-bulan dulu, kata izin nak berjumpa dengan dia. Oh, bukan main. Pergi nak masuk pejabat dia pun, kalau kita seorang-seorang saja sesat. Saya pergi ke pejabat ke Putrajaya, ada mesyuarat dengan orang besar di situlah, orang besar di situ. Naik semuanya, pintu ada orang bagi dah mana ni, mana sentuh ni, ada. Tapi tak boleh sampai, sesat. Menyebabkan orang cari pulanya hilang. Mana ustaz? Dia nak masuk. Mana ustaz? Kita sesat. Masuk pergi kiri tak kena, pergi kanan tak kena. Padahalnya dia tunjuk tu tak jauh. Dia tak jauh, dah dekat dah. Inilah orang besar di dunia, sukar untuk mendekatinya, terpaksa melangkah beberapa sekatan. Pejabatnya pun pejabat yang penuh dengan alat-alat keselamatan. Begitukah dengan Allah Subhanahu wa taala? Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sekatan-sekatan itu. Siapa saja daripada hamba Allah bertanyamu, wahai Muhammad, aku dekat dengan mereka, sebutkan apa yang kita mahu, Allah akan kurniakan. Ini istimewanya jadi orang Islam. Istimewanya jadi hamba Allah yang paling dekat sekali, kerana senang kita dekatinya. Tetapi Tuhan-Tuhan yang dipahami oleh setengah orang mesti melalui orang tengah. Orang tengah minta guru, minta syekh, tolong doakan untuk anak saya. Ini orang tengah namanya. Orang tengah. Ini boleh mencemarkan akidah. Mengapa tidak minta sendiri? Mengapa tidak bangun pukul 3 pagi salat tahajud, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak layak, dia merasakan tak layak untuk memohon kepada Allah. Siapa kata begitu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku lebih dekat kepada manusia daripada orang lehernya. Lebih dekat. Satu orang datang bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna panunajihi am ba'idun am ba'id? Wahai Muhammad, Tuhan kita ini dekat ke? Kalau dekat aku nak bisik-bisik saja dengan dia. Kalau jauh aku nak panggil dengan suara yang nyaring. Berpanggil. Seorang sahabat Nabi datang, barangkali dia baru memeluk Islam, dia tak belajar lagi. Tuhan tu dekat ke jauh? Kalau dekat dia kata cukup bisik-bisik sajalah. Kalau jauh nak nyaring, nak tahlil dengan nyaring, nak baca nyaring, Quran pun nyaring, semuanya nyaring sebab Tuhan jauh. Nabi kata Tuhan kamu paling dekat sekali, lebih dekat daripada orang leher. Jadi kita ambil kesimpulan mengapa Nabi SAW apabila kita semayang ramai-ramai berjamaah tak payah baca nyaring lah, kita di belakang, sebab dia boleh ganggu orang sebelah. Kalau kita baca nyaring, masjid ni kita seorang lah, orang lain tak boleh semayang lah, dia terganggu dengan kita baca nyaring. Jadi wajar juga Nabi SAW ada tempat dia suruh nyaring, ada tempat yang disuruh baca dengan pelan-pelan. Setengah mazhab katanya tak baca bismillah lah dalam majlis makmum. Bismillah, tak payah baca Fatihah, biar cukup
cukup imam saja baca Fatihah, kita dengar saja. Sebab kalau kita semuanya nak baca, ada setengahnya nak baca nyaring. Kalau 10 orang baca nyaring dalam masjid baca Fatihah, saya semua yang berjamaah, macam mana dalam masjid? Macam mana masjid? Bertukar habis, tak ada orang, boleh jadi tak ada orang selesai baca Fatihah. Iyyaka na'budu 5 kali, 10 kali. Dah dia terganggu kanan ini. Boleh jadi macam tu. Jadi saya fikir wajar juga tu. Wajar juga setengah mazhab menyatakan qiraatul imami qiraatul lahu. Bacaan imam bacaan baginya. Yang kita dengar ada imam baca Fatihah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila kamu dibaca Al-Quran, imam dah baca Quran, kamu diam dan kamu dengar. Kita nak baca juga. Pasal kita Syafi'i, betul juga pasal dia Syafi'i, bacalah. Imam Syafi'i kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Imam Syafi'i kata tak sah sembahyang mereka dengan baca Fatihatul kitab. Jadi kena baca pun tidak ganggu orang lah. Imam Syafi'i kata baca pun dia tidak suruh ganggu. Kita baca ganggu orang tak boleh lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak boleh. Setengah tu ada pula pembesar suara kepada iyyaka. Luar tu dengar iyyaka wa iyyaka. Baca siang hari tidak nyaring. Tapi kalau kita baca terdepan pembesar suara, jadi nyaring juga. Baca perlahan-lahan. Kata dulu Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.